Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So today we are going to learn on new chapter. Okay, kita akan belajar chapter baru, chapter 13, iaitu the Pythagoras theorem. Theorem Pythagoras. Okay. Apakah yang dikatakan teorem Pythagoras tu? Kita belajar bab ini adalah sebagai pengetahuan asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga bersudut tegak. Okay, as a fundamental knowledge for solving problem involving right angle triangle. Ialah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak dalam segitiga bersudut tegak. So dekat slide saya ni ada satu contoh segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi dalam contoh yang saya kotakkan tu, contoh segitiga bersudut tegak, ada yang kita katakan hypotenuse. Okay, what is hypotenuse? Okay, actually hypotenuse is the longest side of right angle triangle. Okay, kalau kamu lihat dekat sini, longest side yang mana? Yang mana ialah sisi terpanjang sebuah segitiga bersudut tegak. Okay, boleh nampak dengan jelas di situ. Okay, di sini ialah sisi terpanjang bagi sudut segitiga bersudut tegak. Dan dia hipotenus ini bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Boleh terus identify the hypotenuse for A is AC. Okey. Okay, how about B? Let's look at B for this one first. Okay, the hypotenuse for PRQ. Okay, hypotenuse for PRQ. Okay, in PRQ, this is the 90-degree angle. So, dari sisi terpanjang bertentangan dengan sudut 90 darjah ialah, okay, there, PQ. PQ is the longest side of the right angle triangle. And for the other triangle, dekat situ ada dua triangle. Kita tengok triangle yang satu lagi. Okay, triangle yang satu lagi kat sini. Okay, yang saya kotak biru. Okay, triangle yang satu lagi iaitu PSR. PSR. Okay, PSR. Okay, hipotenus dia adalah PR. Seterusnya kita pergi kepada latih diri 13.1a. Okay, we continue with this self practice. Number 1, for each of the following, identify the hypotenuse. Okay, we need to identify the hypotenuse. Okay, for question A, where is the hypotenuse? Sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang dalam satu segitiga bersudut tegak. Okay, kita boleh lihat di situ. Sisi terpanjangnya ialah AC. Okay, the hypotenuse equal to AC. Okay, for B, okay, kita juga boleh lihat sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okay, iaitu B. Okey, yang C pula. Okey, di sini ini ialah P yang tak nampak sikit ni. Okey, ini ialah P. Okey, kita tengok satu persatu. Kita lihat satu persatu. Kita mula dengan segitiga yang sebelah sini. Okey, TPS. For TPS. Okey. Sudut 90 darjah dia dekat P, jadi sudut yang garisan yang bertentangan dengan sudut 90 darjah yang terpanjang ialah ST. So Pythagoras, so dia punya hipotenus ialah ST. Okey, the other triangle, let's do ada dua triangle. So kita tengok yang satu lagi. Okey, yang ini. Okey, yang saya kotakkan hijau iaitu PQR. Okey, sisi terpanjang dekat situ ialah PR. Okey, seterusnya, next is theorem Pythagoras state that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Okey, jadi Pythagoras theorem ni mengatakan bahawa kuasa 2 bagi hipotenus adalah bersamaan dengan hasil tambah kuasa 2 bagi dua sisi yang lainnya. Okey, dari situ kita dapat lihat formula ni lah.
Okay, formula ni. Let's look at self practice 13.1b. Okay, for each of the following, state the relationship between the length of sides of the given right angle triangle. Okay, state the relationship. Okay, jadi kita kena nyatakan macam mana hubungan macam dalam formula dekat atas tu lah. Okay, macam yang cikgu dah buat kat atas tu. So, macam yang inilah. Jadi, kita kena nyatakan macam contoh tersebut. Okay, for this, kita boleh katakan AC square equal to AB square plus BC square. Okay, untuk A. Okay, for B, you can say LN square equal to MN square plus LM square. Okay, and C, R is the hypotenuse. Okay, R is the hypotenuse. So, R square equal to R square equal to P square plus Q square. Okay, and we can also say it like this: Q square equal to R square minus P square. Okay, kita boleh juga katakan Q square sama dengan R square, sisi terpanjang tolak sisi yang lagi satu, P square. Kita boleh katakan Z kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2 tambah X kuasa 2. Ataupun kita boleh katakan Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2 sama dengan Z kuasa 2 tolak X kuasa 2. Baik, kita teruskan dengan contoh keempat dalam buku teks. Example 4 in your textbook. Okay, calculate the length of PQ in each of the following diagram. Okay, sorry cikgu terbalikkan yang ini supaya kamu boleh nampak solution dengan lebih jelas di sebelah sini. Okay, untuk raja ni tak ada masalah pun kalau terbalik macam ni ke, tegak ke buku cikgu, kamu boleh faham sebenarnya. Okay, okay, jadi kita nak kira length from P to Q lah, the length of PQ here. Okay, yang cikgu dah buat question mark tu. Solution. Okay, solution that you need to do. Alright, first you have to find the length of RP because it is already given here as R 3 cm, SP 4 cm. So kita kena cari RP, baru kita boleh tahu PQ. Apabila dua sisi sini kita sudah tahu. P, ini ialah hipotenus sebab sini sudut 90 darjah. Jadi yang garisan terpanjang ni bertentangan dengan sudut 90 darjah. Jadi RP square equal to SR square plus SP square. SR 3 square plus 4 square. Okay, kamu boleh guna calculator. 3 square plus 4 square equal to 25. Okay, that is for RP square. Okay, so the RP is RP equal to 25 square root. Punca kuasa 2 bagi 25 lah, sebab RP kuasa 2 ialah 25. Jadi RP ialah punca kuasa 2 25.
Okey, macam mana kita boleh dapatkan jawapan dia? Punca kuasa 2, tekan saja kalkulator kamu. Punca kuasa 2, jawapan tadi 25 sama dengan 5. Jadi kita terus dapat RP ialah 5 cm. Sini 5 cm. Setelah kita dapat RP, kita boleh cari PQ. PQ square equal to RQ square 12 square plus RP square 5 square, which is 12 square plus 5 square equal to 169. So PQ equal to square root of 169, which is 13. So PQ is 13 cm. Okey, ada cara lain. Okey, ini cara langkah solution that you need to do. Okey, but if you want to check whether your answer is correct or not, you can use your calculator. Okay, using your calculator, you press shift here, shift, and then you press pol, P-O-L. Okay, when you press pol, this is what you see. Okay, next you need to enter 5, the side of RP here, 5, comma, and the other side 12. Close your bracket. Okay, close your bracket, then press here, equal. Okay, when you press equal, you will get 13. It is the same answer here. Ini cara cepat jika soalan objektif. Kamu boleh guna kalkulator, guna kaedah ini.